السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab yang kedua, kata Asy-Syekhul Muallif Asy-Syekh Abdul Qadir Ibnu Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Kitab yang kedua, kitab yang kedua daripada 3 kitab. Kan dia nyata dulu, dia kata dalam penawar dia ni dia bagi kepada 3 kitab. Dalam 3 kitab ini, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota 7. Maka pecahan tu bait situ 7 fasal. Setelah cukup dia bicarakan 7 fasal, lalu klik pula kepada bicarakan kitab yang kedua. Dalam kitab yang kedua ini pada menyatakan qalbun. Dia jemah qalbun artinya jantung. Yang kita panggil 2 lah, jantung hati. Kita panggil gitu tak? Jantung hati. Jadi jantung di qalbun tu dijumah dengan jantung kerana lagi akan datang disebut di bawah tu. Dia kata dulu, dan ada padanya pada kitab yang kedua ni ada 10 bab. Pecahan daripada kitab tu
Tubik mari dia bercara 10 bab. 10 bab ini yang mengandung akan segala sifat kecelaan. Sifat yang dicelakan pada syarak dipanggil sifat mazmumah. Nah, kerana sifat akan bercara ni ia berkaitan dengan jantung hati itulah. Menyatakan sifat kecelaan yang 10. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya 2 makna. Yang pertama, makna yang pertama panggil qalbun jusmaniyun. Lakah gi dulu, yang kedua panggil qalbun ruhani. Qalbun jusmani itu apa? Iaitu daging. Ini sepotong daripada daging. Qit'atum minal lahm. Sepotong daripada daging. Daging sekadar yang dimamuh. Tapi dipanggil mudghah. Dalam hadis ke atas sikit lagi dia sebut inna fil jasadi mudghatan. Sini dia kata qalbun jusmani, iaitu daging yang ditaruh di dalam dada. Mana Allah menjadikan daging itu di dalam dada kita. Dada tu di sebelah kiri. Nah, jatuhnya delik kiri tak? Jatuh kita sebelah kiri. Yang dia apa? Allah Ta'ala menjadikan jatuh tu di dalam dada kita sebelah kiri. Yang menyerupai ia akan jantung pisang. Sampai panggil jantung tu. Nah, dia panggil tasbih dah lah ni. Sebab rupa dia tu nak serupa jantung pisang. Jantung pisang kita kenal lah sebut jantung pisang lah. Bentuk dia tu. Dan iaitu klik semula pula. Jantung saat ni tu qalbun jismani tu, iaitu daging yang tertentu. Yang maklum ada di dalamnya, di dalam daging yang tertentu tu ada lubang. Kita dah tengok jantung lembu tu lah dah. Jantung lembu, jantung ayam, burung dah tengok lah jantung dia. Tu. Maka jantung tu dia ada ruang dalam, ada lubang jauh, dia panggil rungga, ada rungga. Dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Kan? Dan jantung lembu kita belah, dia ada darah, darah hitam. Maka dalam jantung kita manusia pun begitulah, ada darah yang hitam. Tu asli anak Adam. Tengok kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dibelah kan jantung dia tu. Siapa yang belah dada. Nah, 4 kali masa dia kecil sekali. Duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Apabila dia hampir balik tu sekali pula. Apabila dia menjadikan umur penuh, belah pula. Hingga siapa? 4 kali yang keempat ketika nak Isra' tu. 4 kali belah, suci sungguh dada dia. Belah menyucikan. Tu kata belah dada. Belah dada, ambil jantung. Belah jantung, basuh pula dengan air zam-zam. Nah, tukar yang membelah Jibril alaihissalam. Itulah makna qalbun jusmaniyun. Tu kena ke jirim betul-betul lah. Daging. Yang kedua panggil qalbun ruhaniyun. Iaitu sesuatu yang halus. Dia panggil latifah.
sesuatu yang halus. Suatu yang halus itulah yang mengetahui, yang kita boleh dok tahu apa tu dengan hak tu. Adapun qalbun jusmani hak tu di binatang ada. Bukan di kita manusia saja, di binatang ada. Adapun qalbun ruhani ni sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan mendapat daripada manusia. Aduk kenal, duk tahu, duk pandang hak tu. Nah, dan hakikatnya, dan ialah qalbun ruhani inilah panggil hakikat manusia. Tu diri manusia, orang-orang tu lagu tu. Nah, kerana ada tu, ada apa dia? Ada qalbun ruhaniyun. Ini dia panggil orang-orang manusia ni. Berbeza dengan binatang tu. Kalau ada pun qalbun jusmani sama je, binatang pun ada. Nah, jantung lembu, jantung ayam semua ada. Kita pun ada jantung hak tu qalbun jusmani. Ada pun selagi qalbun ruhani. Qalbun ni juga sekali dipanggilkan akal. Sekali juga dipanggilkan apa? Nafsu. Qalbun ni. Nah, jadi tilik tu panggil tu, lepas tu panggil qalbun. Qalbun tu asal pada lurahnya. Kalau klik pada asal lurah, qalbun mengaji lurah, qalaba yaqlibu qalban. Bila jadi bahasa Melayu kita gapo? Qalaba, berbalik-balik, berubah-ubah. Tu makna qalaba. Sampai hati kita tu kan, sekali berubah-ubah, balik gitu, balik gini. Sekali nampak gitu, sekali nampak gini, sekali conong kok tu, conong kok ni. Betul munasabah panggil qalaba, qalbun. Sebab tu isyarat dalam hadis Nabi SAW, dia kata, ya muqallibal qulubi, wahai Tuhan yang membalik-balik akal hati. Jadi hakikat yang membalik kita ada telitah kita ni, hakikat Allah lah yang membalikkan. Sabit, minta kau kejakkan qalbi, akan qalbi rohani ni, ala dinika, atas agama kau. Tu panggil, ni panggil qalbun ruhani. Dan ia jua qalbun ruhani, suatu yang halus. Itulah yang dihadapkan kepadanya akan perkataan, dikhitab, dituju. Tuhan dah kata, ya ayyuhallazina amanu. Duk khitab pada tu, cuba tak ada akal. Tuhan tak khitab dulu lagi dah. Nah, itulah dihadapkan kepadanya perkataan. Dan ia jua qalbun ruhani, itulah juga yang disuruh dan yang dilarang. Tu sabit tu binatang dia tak ada qalbun ruhani ni. Sabit tu tidak dikhitab, tidak ditaklih dia tu. Nah, hukum syarak apa itu ni tak ada apa-apa tah dia. Walah qalbun jusmani tu ada. Nah, tu ia jua qalbun ruhani inilah yang dihadapkan kepadanya ke perkataan. Dan ia jua qalbun ruhani lah juga yang disuruh dan yang dilarang. Disuruhkan dengan beberapa suruhan dan ia ditegahkan dia daripada beberapa larangan. Dan ada bagi situ tu barangkali kita ada tak setengah naskah. Dan ada baginya, ada tak kita? Tak ada dah. Bagi saja. Karena kira agak. Dan ada baginya, bagi qalbun ruhani tu ada sangkut paut dengan qalbun jismani.
Sekali-sekali kita nak banding setengah-setengah ulama dia banding macam apa dia seperti basah dalam bata kayu. Hanya sekali-sekala panggil roh, kalbun ruhani ni juga. Nah, supaya tengok kita dengan roh itulah kita hidup. Nah, bila tak ada roh kita mati. Bandingnya supaya pokok kayu, akar kayu, batang kayu, dengan ada basah itulah batang kayu tu hidup. Nah, bila kering air, kayu mati. Sampai mati kering. Tak tahu. Kayu bila dia apa air kemarah kuat tengok mati. Maka kita boleh hidup jasad ni kerana ada di dalam kita tu roh. Nah, dengan dia lah kita hidup. Lepas tu roh hak sakut dengan qalbun jusmani dah. Situ pula panggil akal. Tu kata dan baginya bila nak adanya lagi situ. Dan ada baginya bagi qalbun ruhani tu ada sangkut paut tertakluk dengan qalbun jusmani. Dan sungguhnya tercabang kebanyakan. Sini kitab tu bahasa silap pula huruf tu. Banyak silap naskah baru Tercabang ke tercengang. Tu banyak naskah baru ni jatuh huruf tukar tercabar ni kan buka cabar gitu dan tercengang. Tercengang. Kita kajak kapal panggil cengeng. Tercengang. Dan kalau baca selagi bagi depan baca mana? Tercengung. Tercengung ni dekat dengan luar sia dah. Ngung. Saya panggil ngung, tercengung, tercengang. Bahasa kapal cengeng. Patut ada satu lagi tercengang juga. Berasa kalau orang Jawa dia panggil bengong. Aku terasa bengong. Bila kita tak faham sesuatu tadi terasa bengong, tak tahu nak pergi ke mana. Ni pun nak wayak kata tentang nak ambil erti masalah roh, masalah akal, masalah qalbun ruhani ni tercengang oleh kebanyakan akal manusia. Susah nak wayak payah. Sebab bagi sulit. Tu kita kena jadi dan tercengang. Hak sana ada tak? Dan ada baginya ada taknya? Ada. Tu sorah malah naskah dulu tu. Naskah baru ni. Nah. Jadi banyak bertukar huruf. Itulah nak ayat atau kesilapan manusia ni tak lari dah. Nah, bab menulis pun ada silap. Citakan pun ada silap. Ya itu. Dan sungguhnya tercengang oleh kebanyakan akal manusia. Tercengang pada apa? Pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, antara qalbun ruhani dan qalbun jusmani. Sangkut paut dua tu. Ya ada sangkut paut dua tu. Tercenganglah sebab apa? Kerana bersangkutan keduanya, dua qalbun jusmani dan ruhani itu nak banding tak? Menyerupai akan persangkutan arak dan jisim. Supaya kita kata arak dan jisim ni misal kalau air. Air itu jisim. Jisim yang latif. Jirim panggil itu mengikut dalam istilah usuluddin. Air jirim. Nah, jisim latif dia panggil. Lepas tu di air tu ada arak. Apa arak? Kalau dari segi warna putih bukan? Putih jernih. Sampai panggil air wet. Ni panggil capur ke putih. Nah, air wet apa white putih. Maknanya air tu jisim.
Warna di air itu putih, jernih. Itu panggil arak. Kalau dari segi rasa pula, air itu rasa dia tawar. Itu panggil arak tu. Maka dia kata qalbun ruhani dengan qalbun jusmani, yang ada sakuk pauk dua tu seperti sakuk arak dengan jisim. Tu susah nak oyak. Itu kan. Jadi tercengang-cengang nak oyak payah tu. Ya ada sakuk pauk sebagaikan menyerupai akan persakutan arak dan jisim. So lagi ataupun sebagai persakutan yang memakai pekakah dengan pekakah. Yang memakai pekakah dengan pekakah. Ya sakut dengan dia. Dia kita pakai baju. Ya sakut di tubuh kita. Itu baik kata berbaju. Cuba tu tak pakai baju. Panggil tak berbaju. Dia panggil ada sakut pauk. Yang memakai pekakah dengan pekakah. Jadi qalbun jusmani kena ke daging, toko kena ke jantung tu. Qalbun ruhani, ni suatu yang halus dia panggil. Tu menempati serupa arak dengan jisim. Dan kata dia lagi, dan apabila disebut akan jantung, hak terjemah pada qalbun tadi, di dalam kitab itu, naskah tu kitab itu kau kitab ini, itu juga. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, maka dikanakinya jantung yang disebut tu dikanaki akan makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Qalbun ruhani. Sekali-sekala panggil akal. Dan ialah apa dia? Qalbun ruhani ataupun makna yang kedua, ialah yang dikanaki dengan firman Allah Ta'ala, Qulir ruhu min amri rabbi. Dalam surah Al-Isra ayat 85 tu, artinya bersabda olehmu, Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala orang tanya dia mengenai roh, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan tanya mereka itu akan kau hai Muhammad daripada roh. Mu jawab qul, bila wasa qulir ruhu min amri rabbi, bersabda olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu sebeda ni pada jawabnya begini, ar-ruhu min amri rabbi, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku, urusan Tuhanku. Bila urusan Tuhanku, siapa boleh tahu? Dia Tuhan tak boleh tahu. Itu ayat sulitnya. Setengah ulama tafsir kata mimma sta'sarallahu ta'ala bi'ilmihi, perkara roh ni daripada barang yang tertentu oleh Allah juga dengan mengetahuinya. Lagi pula ayat tu ada jawab soalan orang-orang Yahudi. Kata setengah jawab soalan orang Quraisy. Tentang dia duk ragu, duk syak ke Muhammad ni Rasul sungguh ke? Dia duk mengaku Rasul, duk mengaku Nabi. Lalu tu dah saya nak tanya, dia bersarak bahawa dia mau pergi Madinah, mau pergi tanya puak-puak ahli kitab Yahudi. Kerana mereka itu puak alim, kita tak ada kitab. Puak Mekah. Jadi setengah pergi Madinah, temu dengan ulama Yahudi, dia tanya tentang Muhammad, nak tahu nak Nabi sungguh ke? Maka puak Yahudi beri, dia kata begini, mu tanya dia 3 perkara. Kalau dia boleh jawab semuanya, menunjuk kata dia bukan Nabi. Kalau dia tak boleh jawab semua 3 soalan, juga dia bukan Nabi. Tapi kalau dia jawab setengah, tidak setengah, itu menunjuk Nabi sungguh.
Tu je orang pandai sungguh. Tapi tak berimeh suku. Dia tak lazim pandai ni turut. Pandai tahu belaka, ikut tanya, boleh royak pandainya. Tapi tak turut bagaimana hak pandai tu. Tak turut bagaimana hak tahu. Sebab ada penyakit. Penyakit dendam dalam hati, penyakit sombong, na'udzubillah, dan penyakit apa lagi? Penyakit dengki dalam hati. Nak terima tak boleh. Tengok tu nah. Dia tengok jawi buah tu kena ke dia tu. Mu nak tahu Muhammad nabi tak nabi, mu tanya 3 masalah. Kalau dia jawab semua, bukan nabi. Kalau dia tak boleh jawab semua pun, bukan nabi. Kalau dia jawab setengah, tak setengah, itu nabi sungguh. Lalu puak apa dia Quraisy Mekah pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang Ashabul Kahfi. Cerita orang muda duduk dalam gua. Dan satu lagi cerita Zulkarnain. Raja Zulkarnain hak penyekat antara 2 gunung antara Ya'juj Ma'juj tu. Satu lagi tanya mengenai roh. 3. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kalau Allah wahyu ke dia, ceritakan puak Ashabul Kahfi, bagaimana surah Kahfi itu. Dan cerita juga tentang Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Dia cerita, dia 2 jawab. Ada roh, ni tak jawab ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka itu tanyamu Muhammad tentang roh. Menjawab gini sudahlah. Qul, kata olehmu, ar-ruhu min amri rabbi. Bermula roh itu daripada pekerjaan urusan Tuhanku. Bila urusan Tuhan, siapa nak tahu? Jawab ngapa nak gitu. Seolah kalau mu nak tahu, mu tanya sendiri. Aku boleh royak nyak tu ya. Roh ni urusan Tuhanku. Ya supaya kita biasa kecak lagu tu dah. Kita orang tua yang nak tanya. Nak tanya, "Hei, bukan urusanmu." Tak ada mana-mana, bukan urusanmu. Kita faham dah jawab gitu. Ataupun dengan kata kapung, bukan kerjamu. Sedap gaduh, sedap khaluk lah, bukan kerjamu. Kerjaku. Mana kita boleh mana-mana. Ataupun kerja si anu tu, mu sedap ganggu kerja dia. Kalau kerja umum tak apa. Ni Allah Ta'ala suruh jawablah tu ya. Roh tu kerja Tuhanku. Baik. Ini bukan kerja aku. Faham selalu orang tinggi. Bagaimana dia beri dasar ni kalau jawab semua bukan Nabi. Mana tahu kata Nabi sungguh. Jadi hadut syak-syak tu. Oh Nabi sungguh. Dah dia boleh royak. Dia royak. Dia tak sembunyi dia Tuhan suruh menyapa. Dah Tuhan tak beritahu. Dia royak tak tahu. Tu orang jujur sungguh. Tidak tak tahu pun mengarung ke juga. Tak jauh. Bukan dia tu tak betul. Tahu dah kata salah pun tak hundur. Tu tak betul. Baik. Itu dia jawab gitu. Mana tahu kata Nabi sungguh. Cuma makna kata orang Yahudi kena sungguh-sungguh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sungguh dia kena. Tapi dia tak terima juga. Allazina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tak cerita rakyat Rusia mereka, orang yang telah diberikan ilmu, mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah kata rajak mereka Quran. Kenal mereka itu akan Quran sebagaimana mereka kenal anak-anak jantan mereka sendiri. Kenal sungguh. Kata Abdullah bin Salam bahkan lebih kenal daripada anak sendiri lagi. Kenal kata Muhammad ni Nabi Allah sungguh lebih kenal pada anak sendiri lagi dia kata. Bahkan ditanya. Sayyidina Umar tanya, kenapa? Allah Ta'ala kata mereka kenalkan Nabi supaya kenal anak sendiri. Sekadar supaya tiap kenal. Abdullah kata bahkan lebih kenal pada anak. Umar kata apa? Kerana anak ni belum tentu anak kita. Walaupun isteri kita yang melahirkan. Tapi boleh jadi ketika kita duduk tinggal ke mana-mana lah. Di kerja ke sana ke sini. Berminggu-minggu kelik. Boleh jadi
Jadi dengan orang lain kita tak tahu, tapi dah tak nyata anak kita. Tu. Tapi ada pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata jelas sebab Allah Taala cerita dalam kitab Taurat kami kata dia. Gak Allah cakap benar, apa dia cerita adalah benar. Tu kami kenal Muhammad tak ada syak sikit habuk, kami kenal sungguh. Tak ada nak jadi apa kesamaran dak. Ada pun anak kita belum tentu kena hak ganah gak ketika kita tinggal kita main dengan orang lain masalah. Dia jawab, Umar pun jadi menarik jawapan tu. Dia pergi kucuk. Abdullah bin Salam. Tu nak yak kena sungguh. Tapi walaupun kena, mereka tak terima juga kerana dengki. Kerana dendam. Kerana dia nak awak dia jadi Nabi ke zaman. Tapi tak. Jadi benda. Tu pasal kerana dendam, kerana ada dengki tu tak boleh nak terima walaupun sebenar. Jadi kembali klik pada ayat tadi, asal cerita tu kita mau tanya mengenai ruh. Tuhan suruh jawab, ar-ruhu min amri rabbi. Pada hujung sambungan dia sikit lagi, Tuhan kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan kamu daripada ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Sini panjang ayat ni tu huraya bercara adalah tafsir panjang ni. Jadi tempat kita bercara sini, hak kata qalbun ruhani tu jugalah ruh panggil. Sabit nisbah qalbun ruhaniyun. Dia sakut dengan roh. Sakut dengan roh. Dan roh apa nama ni? Pendeknya, ni kata mu'alif kita lah ni. Syekh Abdul Qadir dia kata, pendeknya, yakni kesimpulannya, perkataan qalbun dan roh dan nafs, ketiga-tiganya itu satu makna je. Tapi satu makna pun pada salah suatu daripada segala makna bagi ketiga-tiganya itu. Apa yang nak ayat tu? Jadi tiap-tiap satu perkataan qalbun punya beberapa makna. Roh punya beberapa makna. Dan juga apa lagi nafs punya beberapa makna. Maka setengah-setengah daripada beberapa makna tu, apa nama? Satu makna je. Makna roh satu makna, ialah satu makna dengan nafsin. Dia kerana perkataan nafsin, nafs, hak mati tengah tu nafs. Maka kita panggil nafsu. Kita baca ambil mudah nafsu, supaya qalbu sana qalbu kita panggil ambil mudah qalbu, nafsu kita panggil mudah, ambil mudah straight aja. Jadi nafsu ada pakai makna diri ni, diri jasad. Nafsu makna tubuh ada pakai. Ada pula nafsu dengan makna ni, roh ni. Ada pula nafsu pakai makna darah. Ada juga makna dia. Sebab kalau kita mengaji fiqh, dia panggil kata barang yang mala nafsalaha sailatun. Barang yang tidak ada nafs, nafsa nak jumlah positif. Ya tafsir mala nafsa aila dama. Barang tidak ada darah yang mengalir itu tidak menajis ke suatu. Umpama lalat. Ya kabu, kumai, keluluk. Puak tu masih lebih binatang yang tidak ada nafsalaha sailatun. Maknanya guna nafs. Apa nafsu ana apa tu? Nafsu ana darah. Jadi setengah daripada nafsu. Nafsu mana akal. Hanya satu makna dengan roh. Sekali-sekala panggil roh. Sekali-sekala panggil nafs. Sekali-sekala panggil qalbun. Qalbun mana yang kedua. Ada pun qalbun mana yang pertama. Hak tu kena ke jantung. Panggil qalbun juga. Hak tu mana jantung. Itulah kata dia. Qalbu dan roh dan nafs. Kalau hak hidup pun kata nafas tu lain pula dah. Nanti kita bernafas hamu keluar tu bik tu. Ketiga-tiganya itu satu makna.
pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya itu. Di sini muallif kita perala adalah berkata akan dia, akan yang tersebut kata mana? Qalbun dan ruh dan nafsun, ketiga-tiganya tu satu makna. Begitulah telah berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali dia kata dalam kitab dia Ihya Ulumiddin. Situ panjang. Dia duduk cara situ panjang. Nah dalam kitab Ihya Ulumiddin dia duduk cara qalbun, ruh dan juga nafs. Itu. Jadi walau bagaimana sekalipun secara hakikat kita tak boleh nak reti ini satu. Allah Ta'ala suruh jawab dengan qulir ruhu min amri rabbi. Ulama ambil situ dia kata ini setengah daripada dalil yang menunjuk ke atas bahawa kita manusia tak sah nak tahu hakikat zat Allah, mustahil sama sekali. Hakikat kita mungkin pun tak boleh nak tahu juga, lemah daripada nak tahu. Nah, tengok tubuh kita hadap zahir bila dah tengok sama. Tak nampak muka mek cumi. Nah, nak tengok belakang tak nampak tu mek cumi dua. Tak lihat belakang sotok piyah tak. Kalau tengok ni nampak juga belakang gapur pedih-pedih ni. Dan mau rakyat dah luka nak tengok sendiri. Maka nak ambil cumi ni tak ni tengok lah ni. Kan usaha nak nampak. Tapi nak tengok roh tengok gua nak. Ni nak ayat kata lemah tak sah berasa hanal. Bila ditanya apa roh, mu jawab gitu sudah Muhammad, ar-ruh min amri rabbi. Walha kalau terkira dalam bab ukaka mungkin nak tahu hakikat makhluk tu mungkin. Cuma orang kata Allah Taala nak melemahkan kita tu. Jadi tak kalau nak tahu hakikat kita sendiri, hakikat diri kita sendiri lagi kita tak boleh tahu, lemah. Apa kata nak tahu hakikat Allah? Kau sangat itu mustahil pula dah. Nah, itu. Suka dah kata roh, nyawa. Itu dia. Roh, nyawa. Apa hakikat? Mujawab ta amri rabbi. Sudah. Yang dia kalau kita berasa hanal lebar ingat gini lemah itu. Nah. Tapi gitulah dia tahap teri mata hati orang ni siapa mengaku Tuhan. Tengok Firaun kata. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Mengamuklah dia. Bila Musa pergi dakwah dia suruh beriman dengan Tuhan, dia tanya apa Tuhan? Dia tanya sedekah dia duk mengaku Tuhan bukan? Setahu aku di muka bumi tak ada dah aku Tuhan, Musa mai ada lagi. Tengok Firaun tu telajak ke tu tara, teruk dia tu. Jadi sombong begitu semua. Maka di antara ayat ini menunjukkan bahawa lemah kita daripada nak tahu hakikat diri sendiri tu kita tak tahu. Apa lagi nak tahu hak ya gaib lain pada ni. Kau sangat lemah. Ni satu ujian. Tapi walaupun kita tak boleh tahu hakikat, kita percaya, kita tasdik, kita membenar kata ini adalah sebenar. Tengok hebat tak hebat roh ni, kita duk jaga orang mati dah sakit nak mati, kita duk keliling dah. Setengah pada setengah nak jamah nadi dah. Pergi sini, pergi, ada lagi. Pakak kau duk telah duk baca keliling, duk baca Quran dan sebagainya, duk tengok ke si mati bela-bela tengok. Ada kum tu baik. Kata tak ada lah. Tapi nampak dia tu baik. Tak nampak. Pas kita mengaji pula, yang cabut nyawa siapa dia? Malakul maut Israel. Kita nampak tak yang baik? Tak nampak juga. Nah, ni pernah duk tunggu Allah yarham mula ayah sendiri. Duk tunggu, duk tengok dia. Slow duk tengok. Duk pegang, duk tengok. Duk nak ini. Buat siapa masa dia? Dia gitu. Dia tengok. Bunyi kuk.
Tak ada lah. Tengok. Kau dah tu. Nya tu baik tak nampak ni kata orang dan sulit. Tapi kita orang mukmin, ya. Nah, tu nak kata hakikat yang sebenar tak nampak. Tapi percaya sungguh. Nah, begitulah malakul maut dia mati malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum ay wukila biqabdi arwahikum. Allah wakil ke dia pada mengambilkan. Bila mengambil pak serah di kaki tangan dia, ambil pergi. Dia kerja dia cabut tu ya. Pihak lain pula dia sebut akwan, kaki tangan dia tu. Pecek. Nabi siapa berpipung duduk sini, siapa ni? Pum, kerja dia. Wih ke hanu, pergi. Semua tu dalam hadis sebut, dalam ayat cerita, tapi semua tengok tak nampak. Tapi walaupun tak nampak dengan mata kepala, mata hati kita Hasan ni, hendak panggil kata qalbun ruhani ni, terima kata ya sungguh. Tapi cuba orang Allah Ta'ala peteri mata hati. Tak percaya. Tak itu kan? Mati, pahamana mati kehidupan. Tak percaya. Ni dia qalbun ruhani ni. Itu dia. Kemudian lazimkan olehmu, kata muallif kita, akan memelihara jantung kau tu. Memelihara daripada segala kelakuan. Kerana jatuh dia pesan dah tadi. Bila sebut jatuh dalam kitab tu, muraknya qalbun ruhani sanilah. Bukan murak jatuh na daging tu. Tak. Bukan murak tu. Ya golek kita dah kecek hati dah. Hati. Jantung hati. Kita berdua itu mudah faham. Lazim olehmu akan memeliharakan jantung hati engkau. Pelihara daripada segala kelakuan yang dicela. Sifat perangai dah. Dia ada perangai yang terpuji, dia panggil sifat mahmudah. Dia ada pula panggil sifat mazmumah. Segala kelakuan, segala perangai yang dicela pada syarak. Seperti apa? Seperti takabbur. Yang mai daripada kabura yakburu. Apa makna? Besar. Ni takabbur terasa besar. Rasa besar diri. Bila dia rasa dia tu besar diri, dia pandai ke orang lain tu kena pandai lekeh bi orang lain. Sabit tu Nabi SAW bila dia kata yang maksudnya tidak boleh masuk syurga seorang yang ada dalam hati sekadar miskal zarrah je kibrun, kebesaran, sombong. Lalu setengah sahabat kata, ya Rasulullah, siapakah tak suka dengan pakaian yang baru, kasut-kasut yang baru? Ya faham kata sombong lagu tu. Bukan begitu. Maksudnya kerana kibrun situ tu jadi pentafsir dengan takabbur, iaitu maknanya batarul haq wa ghamtun nas. Tolak hak sebenar dan memandang rendah ke orang. Ya orang dia pandang rendah ke orang, hak sebenar ke ya boleh tak terima dah. Dia panggil takabbur. Maka sifat takabbur tu sifat asli, sifat hakiki, sifat siapa takabbur? Sifat siapa? Sifat Tuhan. Sebab tu nama dia Al-Mutakabbir. Nama Tuhan lah. Yang takabbur, yang sombong. Tuhan tu. Tak apalah dia Tuhan. Tengah depan nama dia kita dah sebut dalam Quran. Huwallahul khaliqul bari'. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ada nama Tuhan tu. Setengah pada nama Al-Asmaul Husna, nama Tuhan Al-Mutakabbir. Tuhan tu yang takabbur, tu kita ambil capu. Yang besar. Itu sifat dia. Al-Mutakabbir, sifatnya bila ambil masdar dia takabbur. Itu sifat Tuhan. Tiba-tiba kita hamba ini kena sifat hamba, abdi.
Tu tiba-tiba kita berasa kata kita ni besar. Tu. Nah, lepas itu tu kelakuan qalbun ruhani tu. Kelakuan qalbun ruhani tu. Nah, maka wajib atas kita ni lazimkan, yakni mesti olehmu akan memelihara jantung tadi. Jantung hatimu memelihara daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabbur. Lepas tu iblisnya rebut ambil. Tengok tu. Tu kena marah tu. Nah, bila usjudu li adama, tengok para malaikat kamai tu tawaduk rendahnya, kata tengok Jibril sujud dulu sebab dia dilatih jadi ketua segala malaikat. Fasajadu, tak ada segala lama. Bila kata usjudu fasajadu, maka fa dia panggil tu apa tertib apa dia wa ta'qib. Bila Allah Taala kata usjudu li adama, selalu pakat sujud. Illa malaikat iblis, malaikat iblis aba angan ai imtana'an sujud, tegah dia tak sujud dia. Wastakbara, dia sombong dia. Tu orang panggil sifat yang dicela. Sedangkan sifat takabur ni sifat Allah Taala, sesuai dia layak dengan tubuh. Tuai baru layak bagi kita ni, bukan tuai hakiki. Walaupun rumah kita tuai, kebun kita tuai, tapi bukan tuai hakiki. Bila terklik pada tuai, siapa tuai sungguh? Rabbil alamin, Allah lah tuai sungguhnya. Kita rasa tidak nafikan kita ada jawatan, kita ada pangkat, tak ada masalah, tapi kita kena ingat ini sebagai apa? Tugas kita, amanah daripada Allah Taala. Tengok seperti hal Latih khalifah Daud. Nabi Daud, Nabi lagi, Rasul lagi. Letak khalifah pula. Dia tu hal letak kena terima. Tak terima tak boleh. Supaya juga kita bila kecek bab syariat zahir, orang setuju nak minta kita jadi ketua pemimpin. Orang kampung setuju, yang ni kebanyakan, apalagi umum setuju. Kita nak taksir tak boleh. Kalau ada dua orang, boleh lagi pelepah pergi mari. Mu. Nak taksir, mu. Taksir, mu. Supaya tolak badu yang diimeh dah. Dia nak diimeh. Jadi ada dua orang lagi cuma tolak pergi mari. Dia mau diimeh. Tak, demo. Tu hak pesih hak rendah. Hak bahasa duk nak tu, komak tak ada subruh. Ada nak apa dah tu. Ada nak kata apa dah tu. Dah itu kan. Dah nak dululah pakala jadi imam tak ada kena sekarang tu. Tak kau tok tu tak kau ning baca tak kena situ. Itu dan ini pasti dibuat mufarakah cara tiga. Malam susah. Bahasa tawaduk. Ada macam itu. Maka apa yang fardu. Kalau bakat toksir kedua salah. Begitu juga dua orang yang berhak jadi pemimpin nasbah orang lain, dia tu orang cukup-cukup sifat. Sifatnya 5, nak 5 sifat. Di dua orang ni ada 5 sifat ni. Dia apa yang fardu kifayah kena terima. Tak terima dua orang ni salah. Tapi kalau ada seorang je cukup sifat, orang naknya 9 sifat. Ada seorang ni cukup 9 sifat. Ya tak sah, tak boleh, salah. Jadi wajib ain tah dia kena tanggung. Lepas tu bila kita kata nampak manusia latih kita jadi ketua. Hakikat Allah ilham kepada ramai berasa tuju suruh dia. Apabila kita tak say sungguh gitu dia meletak juga, kita pun senang. Senang lah. Kita tak ada nak mula lagi. Tapi tak ada rah campur dia mau pakat kena. Setengah-setengah lari tak sejadi. Duk cerita banyak kat rumah. Orang nak letak je lari selalu. Tak kelik. Dia mata kelik dia. Hari tepat sekali kena kelik tu. Kelik apa? Ada mana letak dia. Minta maaf. Tak jadi. Suruh kelik juga. Bakal tak kelik dulu. Gitu. Tapi dia mau letak juga. Kelik-kelik dia mau letak juga. Siapa teriak? Hak tak sesungguh. Hidup mengadu. Kata gini, ingat. Jangan kita semata-mata toksir satu segi. Tapi bila terjadi begini dah kita ingat kata harap pada orang, harap pada kita.
Dan kita kena ingat pada hakikat Allah Ta'ala dah tu latih tu. Sebab itulah ada isyarat dalam hadis seorang sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, apa tak latih? Atik saya jadi sesuatu kerja untuk nak khidmat. Dia pergi bahu. Mu tak layak duduk situ. Mu berjuru. Mu layak duduk medan ni. Supaya orang yang berjuru duduk suka masjid, tak tinggal jemaah, tak tinggal. Tu lagu tu layak dengan dia. Tiba-tiba nak jadi satu jawatan. Mu tak layak duduk situ. Dah. Nah, tu semua jadi pengajaran kepada kita. Nah, itulah apabila kita tidak nak sungguh orang harap pada kita, kita ingat tadi daripada Allah. Pikul amanah. Pas senang pula dari tak sia sungguh dia meletak. Senang tu mana? Kalau ada gapo kena nak petuan tak leh kita. Boleh mana tak kena tak bangun pak. Maaf deh. Saya tak sia dia mula dah kan. Dia meletak juga. Pahama ni sanggup sama tara cua kerau je ada orang lain lebih layak, demo itulah kita tak si. Dia mahu minta maaf. Dia mahu minta maaf pula. Cuba kita nak jagalah gaji duk gini nanti nak gaji. Nak beringat lah kita. Nak itu kan? Kita tak nak beringat. Bahawa salah silap banyak salah maaf nas silap. Tak apa. Dia mahu nak buat tu tak boleh, tak ada nak mula gitu. Kayak senang kata. Itulah di antaranya. Ni mana kata kita bila ada perangai, ada tawaduk, gitu dia jadi. Tapi kalau perangai takabur, Allah susahlah. Nah, nak besar berlaku. Allah ni panggil sifat yang dicela. Sifat yang dikeji, dia panggil sifat mazmumah, tu wajib atas kita kena mengelakkan darinya. Dan riya, ra'a yura'i mura'atan wa riya'an. Asalnya buat apa sesuatu kebaikan suka menunjuk-nunjuk supaya dipuji, tu asalnya. Ada pun menunjuk supaya ditiru, diikut, itu tak apa. Dan lagi pula dia sebut dua tu ya, takabur, riya, masuk lagi sum'ah, ujub. Banyak lagi lah tu. Nanti tengok sikit lagi dia buat 10 bab lagi akan datang tu. Dia sebut satu-satu tu. Dan akan menghiasinya. Ibarat kita tu atas pada memelihara. Hundur balik. Kemudian lazimkan olehmu akan menghiasinya, menghiasi ke jantung kau tu. Menghiasi, memakai dengan segala kelakuan yang dipuji. Seperti lawannya bagi saat ni apa? Lawannya bagi takabur, dia sebut ke datar tu, merendah diri. Seperti sabar. Tu sifat yang dipuji. Hak lawannya dia apa? Lawannya bagi sabar tu, kita panggil apa dia? Gelah gesah. Nah, gupuh kapah. Tu maksud dalam sifat yang dicela. Hak dipuji, sabar. Apa sabar? Menahan, menabahkan diri, menahan diri, dan juga merendah diri. Ini hak hati, bukan suruh perendah tubuh gitu. Diri tadi tu, diri klik padanya, rasa rendah hati. Itu bukan maksud diri. Rasa rendah dilawan bagi takabur. Ya Arab panggil tawaduk. Tawaduk. Walaupun dia lebih, disuruh rendah diri. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Muhammad, namu perendahkan lambungmu tu. Kinayah daripada rendah diri. Hingga dia guna wakhfid janahaka. Kalau burung, janahah tu panggil sayap. Bila manusia sayap tak ada kan? Janah, lambung. Dan kau merendahkan lambung kau itu, yakni tawaduk, merendah diri bagi orang ada ikutmu tu. Tengok orang semua ikut dia, tapi dia kena rendah. Ini tidak nafikan kelebihan dia. Dia sifat dia lebih sekali, tapi tawaduk. Tak ada berlawan apa yang sifat kelebihan dia tu. Kita nak hias ngah ni tak boleh kalau tak buai yang nun dulu. Sebab dua sifat ia berlawan ni tak boleh beripung.
Nak boleh nak hias, nak makan dengan pakaian rendah diri tawaduk, dia tak boleh nak pakai kalau takabur tak ada. Nah, supaya gerak dengan diam, dua sifat yang berlawan ni. Bila bergerak, dia tak ada. Bila habis gerak, dia mari. Dia lagi gerak lagi tak boleh. Dua sifat yang berlawan ni tu kaedah kata ad-diddan la yajtami'an. Nah, malaikat ada pula beberapa segi, orang panggil iktibar lain-lain. Mana hak ni tawaduk tu sifat tawaduk asliyah. Apabila ada orang takabur tak sebenar, boleh takabur mengatasi ketakabur. Nah, tu. Dan apa lagi? Sebab apa? Hundur balik. Lazim olehmu memelihara jantung hati daripada kelakuan jadi celak, dan lazim olehmu akan menghiasi jantung kau daripada dengan segala kelakuan dia puji. Sebab apa? Kerana. Ini ilak pada kata lazim olehmu akan. Ibarat yang kita sakut itu. Sebab apa boleh lazim gitu? Kerana biber apa perkara. Nah. Satu. Yang pertama kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Ayat-ayat semacam ni tu banyaklah. Di antaranya dia ambil ayat ni artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu, di dalam hati kamu, yang dimuraki qalbun ruhani tadi itulah. Apa hak duk telitah dalam hatimu, dalam fikiranmu, Allah tahu semuanya. Oleh itu maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala, takut mengetahui pada jantung kita, dalam hati kita akan kejahatan. Nah, naklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada ini dalam jantung hati kita, Allah tahu akan kejahatan. Dia tak nak susuk lah. Tapi sama kita tak apa. Habis tu sama kita kadang-kadang buat manis boleh. Nak itu lah. Tu. Walau beci kat orang tu. Tapi bila temu depan buat manis boleh. Buat manis boleh. Tapi dengan Allah Ta'ala nak buat baik tak ada Tuhan tahu. Sabit tu Tuhan bakit bohong pada puak munafik dah. Dia kata wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan cerita dulu. Ada setengah-setengah manusia mereka yang berucap di lidah mereka kata amanna, kami beriman, kami percaya dengan Allah, wal yaumil akhir, kami percaya hari akhirat, kami percaya. Dia ucap. Tapi Tuhan katakan wa ma hum bimu'minin. Tuhan kata dan tidaklah mereka itu yang percaya. Tengok, saya pakai bohong. Kena tahu dalam hati. Tu mulut dia buat-buat boleh, tapi hati tak percaya. Tuhan tahu. Tuhan kata wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mana mereka tipu tu. Angin dia tu tipu Allah nah. Entah masuk dia wala Allah tak kena tipu, mustahil. Cuma Allah masuk situ nak ayat apa tu? Orang mengaji mubalarah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Nak rakyat kata orang munafik dia pergi rakyat tu dia beriman, sebenarnya nak tipu orang mukmin. Tapi Allah Taala masuk nama dia. Orang tipu orang mukmin, ingat orang tipu orang mukmin menepati tipu Allah tu. Sebab dia masuk nama dia. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Kita mengaji kita alolak musyrik. Tak alolak pun musyrik sungguh. Musyrik mana? Gano Tuhan kata mereka tipu Allah. Jadi Allah kena tipu. Mana pula Allah kena tipu? Hak kena tipu ni hak tak tahu dia kena tipunya. Allah tahu segala-gala. Apa dia kata mereka itu orang munafik tipu Allah? Dah, yang ayat tahu orang munafik ni yang tipu orang mukmin. Orang tipu orang mukmin menepati tipu Allah. Gak tipu Allah besana. Sebab Allah tahu. Tu nak yak mulia orang mukmin. Siapa Allah masuk nama dia.
Nak ayat tu yukhadi'una allazina amanu, tapi yang masuk dia yukhadi'una Allah wallazina. Tu mulia tu. Sahabat tu pada situ istibak. Sebab tu kita sama mukmin jangan dia tipu menipu. Tu baik-baik situ nah. Itu dia. Maka bila sifat kita tu tak ada, sifat apa yang kata sifat mahmudah tu tak ada, sifat cemar tadi ada, ya jadi ya tipu. Sama kita tipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa tipukan kita bukan daripada kita. Ni tepat jalannya kena nak baiki hati. Situlah maksudnya. Ya semua gerak-geri kita dia mari di hati. Nanti tengok hadis di bawah pula. Oleh itu maka naklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala, mengetahui pada ni dalam jantung hati kita, mengetahui akan kejahatan. Kita nak kata tak boleh dia tahu. Oleh tu tak ada jalan lain malaikat kita kena usaha menyucikan hati daripada sifat yang dicela itu. Satu. Dan yang kedua, taklid pada pertama, mana lazim kita memelihara jantung dari segala sifat yang dicela. Lazim kita menghiaskan jantung hati dengan kelakuan yang dipuji kerana beberapa perkara. Yang kedua, Yang kedua kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Sini awak mari ngalapa wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Patu dia nyata ketiga di bawah, dia kata rawahu muslimun. Hadis ini telah riwayat oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Tapi hak dalam riwayat Imam Muslim yang mari dengar apa, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ada riwayat satu lagi wa ajsadikum. Yang ingat apa lagu tu? Ajsad ni tubuh badan. Ni mengenal apa wa absyar dia kata. Artinya bahwasanya Allah Taala tiada menilik ia kepada segala rupa kamu. Allah tak tilik kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu tu absyar. Pihak riwayat Muslim wa ajsadikum. Maksudnya klik pada tubuh badan kamu. Apa makna Allah tak tilik? Mana Allah tidak balas atas mata-mata rupa tu. Hanya tepat tilik balas Tuhan di mana? Wa innama yanzuru ila qulubikum. Kalau dalam apa riwayat hak Muslim mari walakin yanzuru ila qulubikum, ada lagi wa a'malikum. Dan hanya menilik ia Allah kepada segala jantung kamu. Murad jantung tadi qalbun ruhani tadi. Allah tepat tilik Allah ialah di hati kamu tu. Tu makna kata maka jantung itu jantung dengan mana hati kamu tu, itulah tempat tilik Allah Ta'ala. Yang dia balas situlah. Bermakna kalau kita buat rupa amal kebaikan, kita buat rupa saja baik-baik, rupa zahir saja baik, tapi dalam hati tak. Tempat Allah Ta'ala tilik situ. Tidak nafikan orang tu dua segi selalu dah. Rupa parah pun baik, rupa parah pun elok, hati elok. Waktu kak tengok sebab orang Nabi-Nabi kan. Orang Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam tu hati baik, jujur, amanah, rupa jangok, nasab keturunan lebih. Tapi bagi orang yang Tuhan teri mata hati, duk marah situ. Jadi hak barang molek bila dia hati punah, kita tengok nampak uduh. Tak ada. Walah Nabi ni jangok, orangnya jangok. Tu dia. Lagi pula hebat orangnya. Keturunan dia tu lebih. Rupa dia tu
Dan akhlak dia, cakap dia tak pernah bohong. Tapi bagi pandangan orang musyrikin, marah ke dia. Sebut Muhammad marah. Ni kerana hati punah. Habis tu kata yang besar di hati ni. Nah, kita nak kasih mesra ke orang apa yang mari di hati. Mari di hati. Kenal ke orang apa mari di hati. Ya bukan dirupa sangat. Nah, rupa jangok pada kita berdeki. Saudara ya. Dia mau duk puji, kita marah ke orang puji. Saudara ya aja tu. Nak marah gitu mau. Nah, ya punah hati kita ni punah. Allah habis dia kata lazim kita baiki situ. Dalam supaya kena dah rusak enjin tak rak gi body angok pun dak. Body 10 juta kereta tapi enjin rusak tak rak gi. Tak rak gi. Duk bedahu enjin hai. Kereta rak dak juta ni enjin. Tak ada ngago. Tapi tengok kereta ni Allah, kereta jeep yang main dulu. Allah punya iong tapi jangan tak bukitnya mengajar naik ke. Muak barang lagi penuh patah pala. Tahu ke? Iong aduh naik. Sokong pakai tah tak heran. Tahu ke? Cak dia tu kukuh. Tapi tu body tu gitu ya body tu. Tu nanya enjin sedap. Ni body sinar lik enjin Allah. Ni ibarat mana gitu dah. Ibarat kita hati dengan badan kita ni ibarat seperti enjin kereta dengan body itulah. Nah, artinya jaga kedua-dua. Tapi hak paling penting enjin. Ada enjin sedap kok. Tak sungguh-sungguh tu dia. Itulah. Itu maksudnya wak mari ayat tadi campur dengan hadis di bawah ni. Tempat nak menyata kata itulah tempat tilik Allah Ta'ala-nya di hati. Maka tiada patut oleh itu bila tempat tilik Allah tu di hati, maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita. Dah muka tu ada hias lah. Ya iya muka kita tu tempat tilik manusia. Duk jangok hudus situ tu. Hari duk cotan duk pos situ. Makeup. Nah. Kalau perempuan agak banyak tu. Pelapis bedak. Oi, berapa lapis tu. Nah, tak ada apa. Asalkan hati tu kata. Nah, hafsah situ. Ya, ia tempat tilik manusia. Hak tu. Dan kita biar ni tempat yang salah sinilah ni. Menghiasi muka kita dan menghiasi muka sedangkan muka tu ia tempat tilik manusia. Jangan hudus itu. Dan kita biarkan jantung kita tu yang kotor hak tu. Nah, muka kita beki. Siapa lah ni boleh buat muka dah. Hidung kepek boleh buat macam dah. Muka bulat nak bujur dah. Oh, kok kepau nak jadi terik buat boleh lah ni dah. Tu dia. Itulah yang nak pentingnya nak berjangok hak tu. Tapi hati kita biarkan jantung kita tu kotor. Hak tu maksudnya situ, tak sepatut situ. Bukan kata membaiki apa nama ni menjangokkan, menjaga kesihatan, menjagakan rupa, tak ada masalah. Tapi hak tempat jadi tak patut tu kita biarkan jantung kita tu kotor. Berlomot dengan segala sifat kecelaan. Tengok. Bila kita beki muka jangok, hati mailah dah perasa mai ada dah. Tu dia. Nak petani pula ni, petani jangok. Boleh jangok. Nombor 1. Tu juga. Senyum ikut temu tia. Nak jadi senyum lah. Temu tia sengih. Nah itu kan. Temu sengih lah. Jadi sengih aja nak petani ni. Nak senyum Allah. Nah, yang payah juga senyum-senyum ni. Tu dia. Dia bikin senyum saja tu Allah. Banyak hari juga tu. Itulah sedangkan kita nak pada manis muka. Ya talaqatul wajhi ni satu kebajikan manis muka. Masa catum tu kena bikin jadi manis. Ada setengah sahabat apa dia panggil Abu Damdam itulah. Dia
Dia orang susah nak sedekah harta apa orang dia tak ada. Dia keluar pada rumah nak sedekah air muka. Lagu mana sedekah air muka? Dia tu baik pada rumah kat temu orang senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam senyum. Pergi situ temu assalamualaikum. Senyum. Kelih. Tu yang pergi sedekah air muka. Kita ni masa catung. Allah. Masya Allah. Anak ayat kata kelebihan orang muka manis ni satu kelebihan. Satu kelebihan. Nak ajar jadi lembut, perangai akhlak lembut tu satu kelebihan. Orang lembut dah tu comel. Orang sifat malu itu comel. Tengok tu dah. Itulah makna katanya tepat jadi tak patut kita beki hak zahir pandangan manusia saja, sedangkan kita biarkan jantung kita tu kotor, berlomo dengan segala sifat kecelaan seperti itu, berlomo dengan dengki, berlomo dengan apa dia tu perasa sombong, hati maksudnya. Ya iya, klik mana tu? Ya iya jantung kita tu. Itulah tempat tilik bagi Tuhan kita. Kita biar yang tu hidup. Hidup beki menghiaskan tempat pandangan manusia saja. Tu kan? Tu sifat orang kufur lagu tu lah. Kita orang mukmin tidak begitu. Bahkan saya gia sepatut bagi yang berakal, bagi orang yang berakal, apa saya gia? Saya gia membersih tu fa'il lah kalau harap bal yang bagi lil aqil. Bahkan saya gia bagi orang yang berakal, saya gia oleh ni punya fa'il, bahawa membersihkan jantungnya, jantung hati qalbun ruhani tadi tu hak sepatutnya situ, dan menghiasi ke jantung tu, membersih dan menghiasi lebih bersangatan. Ni apa yang mutlak. Sebagai menghiasi, sebagai membersih dan menghiasi lebih bersangatan lagi daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Tu dia dah. Mana kalau motor kereta gak body kita jaga, enjin lah lebih utama jaga. Tengok kadang-kadang bila kita nak berjalan jauh, orang sipai apa hak tunggu. Enjin sangatlah. Nak berjalan jauh ni, kereta nak berjalan jauh ni, tu gak. Cik enjin tu, cik ni, tu. Kadang masa tak sedap tak sedap gi. Gi hal-hal kena cara lebih nak berjalan jauh ni. Sambil pun tengok kapal je, siapa pak cik selalu dah itu kan. Terperhati tengok boleh buat mikir tu. Dia turun serat, pak, turun juga petugas mai dah. Buka song, hak tu buka hak ni, buka tengok situ, sini. Dia tas selalu dah. Sahabat ni berjalan dia bahaya kan ni. Jalan nak naik tu pun bahaya dah. Atas pulak nak turun, pulak berjalan jauh, beribu-ribu kilo kan main dah. Pak berada tu, cik, hak ni cik, angin ni cik, sini cik. Kaki tangan dah. Hak naik atas tu, nak atas. Sahabat nak berjalan yang jauh. Pas kita, tak ada cik hati dah. Tak cik body tak apa suluh semua. Bos sudah. Kena jangan. Tu dia. Allah, kita galik. Walau bagaimanapun syekh kita, mu'alif kita ni, mari ke satu bab ini nak jagakan bahawa paling penting kita jaga hati, jaga daripada dengan bersihkan dia daripada segala sifat yang dicela. Gapo sifat yang dicela lagi akan datang, disebut 10 bab lagi akan datang. Bab yang pertama nyatakan syarahut ta'am lagi akan datang tu. Nampaknya kena singgah setakat tu dululah. Dan yang ketiga bahawasanya jantung, tu jatuh ngor pula tu. Dan yang ketiga bahawasanya jantung ada ngor tak? Tak ada. Ada. Ada tu betul. Ya naskah dulu banyak betul. Kena cari naskah dulu sebuah naskah baru ni banyak. Jantung apa tak kena tu kata jatuh ngor. Tu.
Naskah baru tengok molek jangok. Tak, jangok. Ya jangok. Kalau tengok muka surat jangok lah. Tapi lah jatuh banyak. Itu. Itulah. Ada tu naskah lama tu. Tu. Naskah lama tu. Maknya jatuh tak? Betul ni tak? Betul. Betul dah. Cari naskah lama gini les naskah tak sini. Tak sini. Tak agak sangat.